Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum. 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 Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat sama-sama bertemu sekali lagi dalam sebuah majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan membawa keberkatan dan kebaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, sebelum saya memulakan majlis ilmu kita pada malam ini, terlebih dahulu saya memohon kepada semua yang bersama dengan saya untuk sama-sama kita istiqamah dan juga untuk sama-sama kita tekan butang share di Facebook masing-masing. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ada butang share. Sama ada kita nak share link ataupun kita nak share pengajian kita ini di wall ataupun di Facebook masing-masing. Mudah-mudahan perkongsian kita ini akan membawa kebaikan kepada semua. Lebih-lebih lagi kepada orang yang mungkin hendak mendalami perkara yang berkaitan dengan solat. Kenapa kita tekankan berkaitan dengan solat? Kerana kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, ramai di kalangan kita, sekadar pemerhatian saya, ada lagi orang yang walaupun mereka beristiqamah, melazimi sembahyang berjemaah di masjid, rajin datang ke masjid, rajin melakukan sembahyang, tetapi ada kesilapan-kesilapan yang mana perbuatan tersebut tidak bukan hanya mengurangkan ataupun tidak kena dari sudut perbuatan, tapi boleh menyebabkan perbuatan tersebut tidak sah. Contohnya kita ambil dalam perbuatan sujud. Contohnya, berapa ramai di antara yang saya perhatikan, ada di kalangan yang saya perhatikan di antara mereka yang mana bila mana sujud kaki masih tidak ditegakkan. Contohnya, maka keadaan tersebut menyebabkan perbuatan sujud itu tidak sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, oleh kerana itu kita mengharapkan kepada semua yang bersama dengan saya pada malam ni untuk sama-sama kita kongsikan. Sebab apa? Sebab perbincangan kita ialah berkaitan dengan salat. Bagaimanakah kita nak melakukan salat dengan sempurna? Bagaimanakah kita nak melakukan salat seperti mana yang kena dengan mazhab kita ataupun yang kena dengan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, malah sama-sama kita kongsikan, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan tersebut akan membawa kebaikan kepada diri kita dan juga kepada orang yang mengenali diri kita. Sebab apa? Facebook ni orang yang kenal kita, yang friend dengan kita, dia akan belajar sesuatu berkaitan dengan solat, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, malam ni kita nak sambung perbincangan. Kita masih lagi berada dalam rukun Fatihah. Berada dalam rukun Fatihah, yang mana telah lanjutan kita dah baca perbincangannya. Cuma malam ni dia akan sambung perkara-perkara yang sunat, yang berkaitan dengan bacaan. Dia kata dalam Minhajut Talibin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wa tusannu suratun ba'dal Fatihah illa fi thalithati warrabi'ati fil azhar. Maka disunatkan satu surah, dibaca satu surah. Wa tusannu suratun, disunatkan surah, bacaan surah selepas Fatihah, illa, melainkan di dalam rakaat yang ketiga dan juga rakaat yang keempat. Fil azhar, pada pendapat yang azhar.
Jadi maknanya di sana ada pendapat yang lain yang menyatakan bahawa sunat juga pada rakaat yang ketiga dan juga yang keempat. Namun begitu pendapat yang zahir dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa yang sunat bacaan surah ni bila, iaitu pada rakaat yang pertama dan juga pada rakaat yang kedua. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kemudian kata Syekh Khatib Asy-Syarbini, dia kata wa yahsulu aslu sunnah bi qiraati syai'in minal Quran walau ayah. Sunat membaca surah akan terhasil. Wa yahsulu aslu sunnah bi qiraati syai'in minal Quran walau ayah. Sunat membaca surah itu akan tetap terhasil apabila membaca mana-mana bahagian Al-Quran sekalipun hanya satu ayat. Contohnya kita semayang, kita hanya baca satu ayat. Satu ayat kita ambil Qul huwallahu ahad. Macam video yang pernah kita tengok. Kalau kita tengok dululah orang pakai share dalam bulan Ramadan, ada satu tempat di Indonesia. Di Indonesia yang mana mereka ni semayang waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu akbar, dia rukuk. Jadi bacaan macam tu, bolehkah kita hanya membaca satu ayat dalam nak menapati perkara-perkara yang sunat tersebut? Maka kata Syekh Khatib Asy-Syarbini, terhasil pahala sunat tersebut yang walaupun kita hanya membaca satu ayat. Walaupun kita hanya membaca satu ayat yang sebagai tuntutan, faqra'u ma tayassara minal Quran, walaupun satu ayat. Tetapi yang aulanya, yang lebih baiknya ialah 3 ayat supaya ia menjadi jumlah ayat surah yang paling pendek. Surah Al-Kautsar, kan, surah Al-Kautsar ayatnya hanya 3. Maka seelok-eloknya tuan-tuan dan puan-puan, yang walaupun ayat tersebut pendek, paling-paling tidak kita baca 3 ayat untuk menepati apa yang ada dalam surah yang paling pendek tersebut, iaitu 3 ayat. Baik, itu yang lebih baik lah. Tapi kalau satu ayat saja boleh tak? Satu ayat saja pun sudah memadai di dalam bacaan yang sunat tersebut. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu surah yang lengkap. Okey, bacaan satu surah yang lengkap. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun, surah Al-Ma'un, surah apa-apalah. Surah-surah yang ada dalam Quran, hatta surah Al-Baqarah sekalipun, ya, satu surah yang lengkap adalah lebih afdal daripada satu ayat yang sama panjang dengan surah itu, kerana ibtidak di awal dan waqaf di akhirnya sudah pasti tepat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, terkadang kita ambil ayat yang sama dengan panjang satu surah. Contohnya surah Al-Ikhlas, kan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Kita pun ambil dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, yang mana kita mula tu bukan daripada awal surah. Ya, kita mula di pertengahan, kita pun ambil 4 ayat yang sama. 4 ayat. Yang ni 4 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat, yang ni pun 4 ayat juga. Dari sudut bilangannya samalah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, yang lebih afdal, yang lebih baik ialah kita mengambil satu surah yang sempurna. Sebab apa? Sebab dari sudut mulanya. Mula apa? Mula surah tersebut. Al-Ikhlas tadi kan, qul huwallahu ahad, dipanggil dengan ibtidak, permulaan surah. Dan juga waqafnya, habisnya surah tersebut sudah pasti tepat. Maknanya dari sudut penceritaan, kandungan yang nak disampaikan daripada ayat tersebut, kita sudah faham. Berbeza dengan kita ambil 4 ayat daripada surah lain, ataupun 5 ayat daripada surah-surah yang tertentu. Jadi itu dari sudut afdaliyah. Bukan kata tidak boleh, dari sudut afdaliyah. Manakah yang lebih afdal? Ya, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlainan, dia kata, berlainan dengan membaca sebahagian surah. Sebahagian surah, maknanya kita ambil sebahagian surah, ibtidak dan wakafnya tidak jelas. Kadang-kadang kita ambil je, sedap je, dengar dia baca, kita pun ambil yang tu, kan. Kadang-kadang cara ambilan ibtidak pun tak kena, cerita tengah-tengah, habis pun tengah-tengah, jadi tak habis cerita tersebut dari sudut ayatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, hukum ini, yang kata afdal ambil surah yang lengkap ini, hukum ini adalah selain daripada dalam solat tarawih. Dalam solat tarawih dia lain.
Sebab apa? Sebab dalam solat tarawih membaca sebahagian surah yang panjang adalah lebih afdal, sebagaimana yang difatwakan oleh Ibn Abdis Salam dan lainnya. Ibn Abdis Salam dia kata afdal di dalam Ramadan, dalam solat tarawih ni kita membaca surah yang walaupun kita mula daripada tengah habis di tengah, tuan-tuan dan puan-puan, tetap itu yang lebih baik di dalam solat tarawih. Sebab apa? Sebab mereka memberikan alasan bahawa adalah sunnah menghabiskan seluruh Al-Quran ketika qiyam solat malam di bulan Ramadan. Yang ini agak sukar lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Agak sukar kita nak jumpa sekarang di tempat kita yang buat khatam Quran di dalam solat tarawih. Ya. Di sebahagian tempat dia buat 15 juzuk. 15 juzuk. Yang pertama 15, kemudian Ramadan tahun depan dia pun sambung 15. Ya. Di Masjid Kota Damansara ni saya pernah bercadang tahun lepas lah. Tahun lepas sebelum cadangnya sebelum PKP, tiba-tiba kena PKP, saya bercadang. Pada asalnya cadangan ialah untuk kita membaca paling kurang 10 juzuk di dalam solat tarawih. Maknanya tahun ni 10, tahun depan pula sambung pula pertengahan 10, tahun depan lagi 10 juzuk yang terakhir. Maknanya kita akan lengkapkan dalam tempoh 3 tahun tersebut 30 juzuk. Nak buat 30 juzuk terus, terkadang orang hari ni tak sama dengan orang dulu. Dulu saya ingat tuan-tuan dan puan-puan ya, waktu saya ni cerita sikit lah, perkongsian sedikit. Waktu khatam Quran, dah habis hafalan Quran, tok guru kita ni hantar anak murid dia, lebih kurang ada 10 orang dia hantar. Yang ni surau ni, yang ni surau ni, yang ni masjid ni, yang ni masjid ni, semuanya membuat khatam Quran. Hatta surau-surau yang kecil pun membuat khatam Quran. Maknanya khatam Quran di dalam solat tarawih. Satu malam paling kurang 1 juzuk. Mestilah biasanya 1 juzuk lebih kita akan khatam lebih kurang pada malam yang ke-27. Yang ni budaya dulu. Budaya sekarang agak sukar nak mencari masjid ataupun surau-surau yang membuat khatam Al-Quran di dalam solat tarawih. Ada tapi jarang sangat. Biasanya kalau masjid-masjid yang ada sekolah tahfiz contohnya, hari ni di Sirip Taling sebagai contoh. Ya, di situ ada madrasah tahfiz yang besar. Jadi di situ dia buat khatam Quran. Setengah-setengah tempat ada lagi, tapi jarang untuk kita bertemu. Yang walaupun kita jumpa ramai di kalangan pelajar, kita nampak sekolah tahfiz cukup banyak dan sebagainya, tapi dari sudut imam untuk solat tarawih tersebut agak kurang dan agak menyedihkan bila mana tidak berlaku sokongan daripada masyarakat untuk mengambil mereka jadi imam ataupun mengambil mereka untuk baca dalam sembahyang bagi panjang dan sebagainya. Jadi yang kita nak hari ni, kadang-kadang setengah masjid, setengah surau, bukan kata mereka tak mau buat, tapi kerana meraihkan jemaah. Jemaah ni kalau yang ni panjang, dia tak pergi. Dia pergi cari yang cepat, yang laju dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting yang kita nak bahas pada malam ni ialah hukum dari sudut bacaan di dalam solat tarawih yang afdalnya ialah yang bacaannya bukan kata mesti satu surah yang pendek-pendek tu. Maknanya kita mesti kalau bolehnya seafdalnya untuk kita khatamkan Al-Quran di dalam solat tarawih selama 30 malam tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata musannif rahimahullahu taala lagi, sepatutnya hukum ini tidak dikhususkan kepada solat tarawih sahaja. Malah semua solat yang diperintahkan membaca sebahagian Al-Quran, seperti membaca 2 ayat dalam surah Al-Baqarah dan Ali Imran dalam 2 rakaat solat subuh, maka membaca yang ditetapkan itu adalah afdal. Dia ada tuan-tuan dan puan-puan yang mana saranan Nabi ataupun perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun ada yang Nabi ambil di tengah-tengah. Nabi ambil di tengah-tengah surah, ambil potongan-potongan ayat, Nabi baca dalam surah dalam solat subuh, dalam solat fajar, Nabi baca dalam surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-136, qulu amanna billah. Kan dalam surah Ali Imran, Nabi SAW ambil dalam ayat yang ke-64, wa qalu dalam ayat yang ke-64, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini ayat yang Nabi SAW ambil di tengah, ambil di pertengahan.
rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat yang kedua surah Ali Imran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak ambil macam tu? Boleh, sekiranya ada sandaran. Yang tu lebih afdal daripada yang maknanya boleh untuk kita baca yang walaupun di tengah. Yang penting dia ada sandaran daripada perbuatan Nabi ataupun saranan daripada baginda Nabi SAW untuk membaca ayat tersebut dalam sembahyang-sembahyang yang tertentu. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qultu fa in sabaqa bihima ay bisalithah wal rabi'ah min salati nafsi lianna ma yudrikuhu al masbuq huwa awwal salatih qara'aha fihima hina tadarakahuma 'ala an-nass wallahu a'lam. Baik, dia kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, bagi makmum masbuk yang hanya sempat dengan imam ketika berada di rakaat ketiga dan keempat solat imam. Makmum yang masbuk, ya, dia datang, makmum bangun daripada rakaat yang kedua, kan? Maknanya dia dapat imam pada rakaat yang ketiga. Lalu tidak sempat membaca surah. Sebab apa tak sempat membaca surah? Sebab ketika itu imam hanya membaca Al-Fatihah. Imam hanya baca Al-Fatihah, dia tak baca surah. Maka kesempatan untuk makmum tersebut membaca surah mungkin tak sempat. Tak sempat untuk dia membaca surah. Maka sunat dia membaca surah di rakaat ketiga dan keempat salatnya. Kerana rakaat pertama yang makmum masbuk sempat membaca surah adalah permulaan salat baginya. Jadi dia boleh ganti balik. Contohnya pada rakaat yang ketiga dan yang keempat tersebut dia tak sempat baca surah, dia hanya boleh baca Fatihah lah, ya, dia tertinggal, fa in sabaqahuma, maknanya dia bukan masbuk ni, dia orang kata imam mendahului dia 2 rakaat dah, dia hanya sempat pada 2 rakaat yang terakhir, rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Bila rakaat ketiga dan juga rakaat yang keempat imam, dia bawa rakaat pertama. Sepatutnya dalam rakaat pertama inilah dia baca surah. Sebab apa? Sebab yang kita sebut sebelum ni bahawa yang sunat untuk baca surah bila? Iaitu pada rakaat yang pertama dan juga pada rakaat yang kedua. Itu pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang azhar yang dipilih dalam mazhab Syafi'i. Rakaat yang ketiga dan juga yang keempat yang ni tak dibaca. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana pada 2 rakaat yang pertama bagi makmum tapi rakaat yang ketiga dan juga yang keempat bagi imam, yang ni imam dia tak baca surah. Bila dia tak baca surah, bermakna kemungkinan qiyamnya hanya mengambil masa yang pendek, hanya mengambil masa untuk Fatihah semata-mata. Jadi makmum tak mampu untuk membaca surah di dalam 2 rakaat yang pertama bagi dia. Sebab apa? Sebab imam mungkin laju. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kata musannif rahimahullahu taala, dia boleh ganti bacaan surah tersebut. Ya, ini bagi yang mengatakan hanya tertentu pada 2 rakaat lah, pertama dan kedua. Kalau yang mengatakan 4 boleh baca, tak ada isu dah benda ni. Baik, sekarang ni dia boleh ganti balik bacaan surah tersebut. Bukan Fatihah, ya, Fatihah mesti dibaca kalau dia makmum yang muafiq. Sekarang ni ialah makmum yang mana tuan-tuan dan puan-puan dia tak mampu baca surah yang sunat ni, yang sunat tadi, maka boleh untuk dia ganti pada rakaat yang ketiga dia dan juga pada rakaat yang keempat dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sunat dia membaca surah adalah permulaan solat baginya. Sunat dia membaca surah supaya solatnya tidak keleputan 2 surah. Maknanya jangan tertinggal tadi kelebihan baca 2 surah. Tak, dia tetap boleh baca 2 surah tersebut ataupun surah-surah tersebut ataupun ayat-ayat yang dia pilih tersebut di dalam rakaat yang ketiga dan juga rakaat yang keempat. Ada pendapat mengatakan makmum masbuk seperti ini tidak perlu membaca surah sebagaimana dia tidak menjaharkan bacaan ketika itu. Kan rakaat ketiga dan keempat kan tak jaharkan bacaan, maka ketika itu juga makmum yang macam ni tetap tidak disunatkan. Itu kata sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata tak boleh baca, tak ada masalah, boleh baca surah dalam rakaat yang ketiga dan juga rakaat yang keempat.
Dengan syarat pada rakaat yang pertama dan yang kedua tadi makmum tidak sempat untuk membaca surah. Itu syarat dia. Tak sempat baca surah, maka rakaat yang ketiga dan juga yang keempat boleh untuk dia gantikan bacaan dia tadi dalam rakaat tersebut. Baik. Ulama yang mengatakan sunat membaca surah membezakan antara masalah ini dengan masalah tidak jahar bacaan, bahawa sunat sir di bahagian akhir solat berlainan dengan membaca surah. Yang ini perbahasan dari sudut istilah, cara mengeluarkan hujah. Ulama ni kata dia beza permasalahannya dari sudut bacaan surah itu satu bab, bacaan jahar ataupun sir itu satu bab. Bacaan jahar dan juga sir itu ialah berkaitan dengan bentuk bacaan. Yang ni sunat yang lain. Sunat yang lain, bacaan surah ni ialah sunat yang lain. Dia tidak ada kaitan pun nak kaitkan dengan jahar ataupun sir ni. Tidak boleh dikatakan sunat meninggalkan sir bacaan ketika di hujung solat. Begitu juga membaca surah adalah sunat yang tersendiri. Jadi bacaan surah ni sunat yang lain, bacaan sir sunat yang lain. Sebaliknya menjaharkan bacaan adalah sifat bacaan. Maka dalam keadaan makmum masbuk di rakaat ketiga dan keempat, membaca surah adalah lebih dituntut daripada menjaharkan bacaan. Jadi menjaharkan bacaan itu satu bab, kan? Jadi jelas di sini. Makmum yang masbuk tadi ni tuan-tuan dan puan, boleh tak menjaharkan? Kalau dia bangun masbukkan pada rakaat pertama atau kedua, dia boleh menjaharkan. Tapi yang sebenarnya yang lebih dituntut dalam perkara yang sunat ialah membaca surah selepas membaca Al-Fatihah. Itu yang lebih dituntut kepada makmum yang ketinggalan ataupun yang nak melakukan perkara yang sunat. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala lagi, dia kata apa? Sunat membaca surah di dua rakaat akhir adalah bagi makmum yang tidak membaca surah di dua rakaat awal baginya. Yang kata sunat tadi macam mana? Seperti mana yang kita sebut. Yang sunat itu ialah bagi makmum yang tak sempat baca pada dua rakaat yang pertama. Jika makmum itu sempat membaca surah di dua rakaat yang awal, rakaat pertama dan kedua baginya, tetapi rakaat ketiga dan keempat bagi imam tadi, kerana dia membaca laju, imam tak baca surah, tetapi makmum ni bila mana takbir Allahu Akbar, dia terus bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, contohnya dia ambil satu ayat pun sudah memadai. Dia sempatlah baca ambil satu ayat tersebut kerana dia baca laju atau imam baca lambat atau kerana imam juga membaca surah di rakaat ketiga dan keempat, maka tidak disunatkan lagi untuk dia membaca surah di dua rakaatnya yang terakhir. Tak disunat dah. Kalau dia dah sempat baca, imam baca perlahan ataupun imam pun baca surah juga sehingga dia mampu untuk baca surah, maka ketika itu makmum tadi sudah tidak disunatkan untuk dia membaca surah pada rakaat yang ketiga dan juga rakaat yang keempat solat dia. Sebab apa? Sebab dia sudah mampu ataupun dia sudah sempat untuk membaca surah. Baik. Sekiranya, dia kata lagi, sekiranya hukum sunat membaca surah gugur daripada seseorang pada dua rakaat pertama kerana dia masbuk atau lambat membaca Al-Fatihah, maka dia tidak perlu membaca surah di dua rakaat akhir solatnya. Yang kata surah tadi dia tak sempat baca tu sebab apa? Sebab contohnya dia masbuk, imam datang nak rukuk dah, Allahu Akbar pada rakaat yang ketiga, adakah dia kena baca surah juga? Tak, kan? Sebab apa? Sebab dia baca Fatihah pun tak sempat, kan? Dia masbuk. Ataupun seorang makmum yang lambat baca Fatihah, dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi perlahan sungguh dia baca sehingga dia waladhdallin, sepatutnya sempatlah dia baca surah, tapi sebab dia ni baca perlahan sangat surah Fatihah, maka ketika itu dia tidak disunatkan untuk membaca surah di dua rakaat akhir solatnya. Bacaan Fatihah yang sederhana macam mana? Dia tidak laju dan juga tidak perlahan. Mengikut kajian dia kadar lebih kurang dalam 25 saat hingga 30 saat, lebih kurang macam itulah, 25 hingga 30 saat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kan kita kan kalau baca tak adalah berlagu sangat. Sebab apa? Sebab kita baca sendiri, kita baca perlahan. Lainlah kalau berlagu tu bab lain, dia mungkin ambil masa yang panjang. Kita tengok Syekh Abdul Rahman Sudais,
Akan baca Fatihah panjang, lebih kurang 35 saat, 40 saat. Syekh Bandar Balilah 40 saat dia baca surah Al-Fatihah. Tak bolehlah ukur dia, sebab apa? Sebab dia bacaan imam. Bacaan imam mungkin perlahan dengan lagunya dan sebagainya. Ni kita baca seorang. Kita baca sendiri. Kadarnya lebih kurang dalam 25 saat hingga 30 saat. Itu kadar yang sederhana. Maknanya kalau lebih daripada itu, bacaan dia itu menandakan dia baca perlahan. Bacaan dia bacaan yang perlahan. Sekiranya dengan bacaan yang perlahan tersebut menyebabkan dia ni tidak mempunyai masa untuk membaca surah, sempat waladhdallin sampai waladhdallin, tapi dia tak boleh nak baca surah, maka ketika itu makmum yang macam ni sudah tidak disunatkan untuk dia membaca surah pada rakaat yang ketiga dan juga yang keempat. Sebab apa? Sebab yang sunat pada awalnya, pada hakikatnya yang baru masuk dalam pengajian kita ni, yang sunat pada awalnya ialah pada rakaat yang pertama dan juga yang kedua. Tapi oleh kerana dia tak sempat, maka dia boleh ganti dengan rakaat yang ketiga dan juga rakaat yang keempat di dalam bacaan surah. Dengan syarat, beberapa syarat. Sekiranya dia tidak sempat membaca surah di dalam rakaat yang pertama dan juga pada rakaat yang kedua. Tetapi sekiranya perlahan tersebut, tak sempat tersebut, sebab apa? Sebab dia baca perlahan, bacaan dia slow sangat, ataupun dia makmum yang masbuk, maka makmum yang macam ni tak disunatkan untuk dia membaca surah di dalam rakaat yang ketiga dan juga pada rakaat yang keempat sebagai ganti bagi rakaat yang pertama dan juga rakaat yang kedua yang dia tak sempat tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, sunat membaca surah dikecualikan. Maknanya orang yang macam ni tak disunatkan membaca surah, iaitu daripada orang yang tidak mempunyai air dan tanah, iaitu orang yang digelar sebagai faqidut tahurain. Orang yang faqidut tahurain. Faqidut tahurain yang macam mana? Tidak mempunyai air dan juga tanah untuk bersuci, sedangkan dia berhadas besar. Orang yang tak ada tanah. Macam mana orang yang tak ada tanah, tak ada air ni? Kan, nak bayang macam mana? Contohnya macam atas kapal terbang, dalam penerbangan, dia berhadas besar. Nak ambil air semayang, nak mandi dalam kapal terbang, tak boleh. Air ada, tapi air ni takat nak boleh minum, bolehlah. Takat nak bersuci sikit-sikit, basuh tangan, buang air besar, buang air kecil, bolehlah. Nak mandi tak boleh. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia ni nak solat, nak bertayamum, tanah tak ada. Tanah tak ada, air tidak ada, maka dia digelar sebagai faqidut tahurain. Maka orang yang macam ni tuan-tuan dan puan-puan, maka dia tidak boleh membaca surah sebagaimana yang telah dibincangkan dalam bab tayamum. Jadi orang yang macam ni tak disunatkan untuk dia baca surah. Tak perlu dah dalam semayang dia tu dengan surah. Sekadar dia buat semayang, dia kena sembahyang tak? Kena sembahyang. Itu yang digelar sebagai sembahyang hormat waktu tersebut. Ini perbincangan hormat waktu ni panjanglah tuan-tuan dan puan-puan ya. Hormat waktu ni ada yang kata perlu sembahyang, ada yang kata tak perlu, ada yang kata bila mana sembahyang tak perlu qada, ada yang kata bila sembahyang dah boleh ada luang kena qada dan sebagainya. Itu perbincangan yang lain, perbincangan yang panjang. Jadi yang penting yang kita nak sebut di sini ialah orang yang macam ni, dia hanya sembahyang, yang kata hormat waktu ni macam mana? Dia hanya ambil sekadar untuk sah sembahyang dia. Sekadar untuk melepaskan tanggungjawab sembahyang dia pada waktu itu, tuntutan pada waktu itu saja. Maknanya Allahu Akbar, terus Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Surah perlu tak? Surah tak perlu. Tak dibenarkan untuk dia baca surah pada ketika itu. Dia hanya perlu untuk sempurnakan solat dia sahaja. Yang macam mana? Iaitu orang yang faqidut tahurain, yang mana dia berada dalam hadas besar tapi tidak mempunyai bahan ataupun alat untuk dia bersuci, iaitu daripada air dan juga tanah. Baik, selesai kita dalam bab ini. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala lagi. Wala surata lil ma'mumi fi jahriyah bal yastami' li qira'ati imamihi liqaulihi ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu al-ayah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza kuntum khalfi fala taqra'u illa bi ummil qur'an hasanun sahih wal istima'u mustahabbun wa qila wajibun wa jazama bihi al-faraqi fi fawaidil muhadzab. Baik,
Kata musannif rahimahullahu taala, makmum tidak perlu baca surah dalam solat yang jahar. Makmum tidak perlu baca surah dalam solat jahar. Malah dia hanya perlu mendengar bacaan imam. Solat jahar apa? Solat yang imam baca kuat. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua kan imam baca kuat. Kan sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, sembahyang Jumaat. Kan sembahyang apa lagi? Yang imam baca kuat lah, tak kira lah. Yang imam baca kuat. Maka ketika itu, bila mana seseorang menjadi makmum, dia tak disunatkan untuk baca surah. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i ni tuan-tuan dan puan, kita disunatkan saktah yang panjang. Sedikit panjang. Di mana? Iaitu ketika mana imam ni, jadi imam ni yang kita sekarang ni ramai jadi imam kan? Nak datang masjid, sebelum ni lah, sekarang ni dah boleh datang masjid, nak jadi imam ni, dia ada waktu yang kena saktah. Saktah ni macam mana? Maknanya dia kena berhenti sekejap, iaitu di antara banyaklah saktah-saktahnya. Lepas takbir, selepas doa iftitah, sebelum auzubillah, selepas auzubillah, sebelum bacaan Fatihah, selepas waladdallin, sebelum amin, saktah sebentar, selepas amin saktah sebentar, sebelum baca surah. Kan? Jadi saktah selepas amin tersebut dia ambil panjang sikit. Tujuannya apa dia? Tujuannya ialah nak bagi ruang dan juga masa kepada makmum agar mereka ni dapat mendengar bacaan imam. Kan imam ni amin, jangan terus baca surah. Bagi tempoh sekejap untuk makmum segerakan membaca Fatihah. Bagi dia habis, supaya apa? Supaya nak beramal dengan ayat dan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Quran fastami'u lah wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, maka hendaklah kamu mendengarnya, wa ansitu, dan kamu diam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak beramal dengan ayat ni macam mana dalam sembahyang? Imam kena bantu macam mana? Saktah sebentar di antara amin dan juga bacaan surah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka yang makmum ni buat macam mana? Makmum hanya bacaan Fatihah saja. Sunat dia yang surah tak disunatkan di dalam bacaan ataupun rakaat yang jahar. Nabi SAW juga bersabda, maksudnya sekiranya kamu berada di belakangku, maka janganlah kamu membaca Al-Quran melainkan Ummul Quran. Yang ini perintah daripada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar ini dulu untuk perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini mendapat kebaikan bersama dalam kita memperbaiki cara kita sembahyang, insya-Allah. Allahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.